Assalamualaikum dan salam hormat. Bersama saya Dr. Aila Abdul Latif. Anda sedang menonton VC. Dalam episod kita kali ini, kita akan membincangkan berkaitan dengan isu-isu semasa berkaitan industri pelancongan, khususnya senario selepas pasca COVID-19, transisi perniagaan yang harus dilalui serta kompetitif industri pada jangka panjang. Dan bersama-sama kita pada hari ini adalah tetamu jemputan iaitu YB Dennis Ngau, Pengerusi Sarawak Tourism Board. Terima kasih. Selamat datang YB. Sama-sama. Terima Apa kasih. khabar? Khabar sangat baik. Rasanya belum terlambat lagi untuk kami sama-sama mengucapkan tahniah di atas pelantikan YB sebagai Pengerusi Sarawak Tourism Board baru-baru ini. Dan terima kasih juga kerana sudi bersama-sama kami dalam rancangan VC pada hari ini. Baiklah, kita hendak melihat berkaitan dengan industri pelancongan. Dikatakan bahawa industri pelancongan adalah industri yang paling terjejas berikutan dengan situasi yang sedang melanda. Malah saya melihat daripada laporan yang diletakkan di akhbar bahawa sehingga April 2020, 45 bilion kerugian di sektor pelancongan sahaja dan 156,000 kehilangan pekerjaan. Jadi apabila melihat situasi yang sebegini ya YB, kita yang kita tahu vaksin hanya akan dihasilkan selepas setahun atau 1,5 tahun. Jadi untuk keadaan yang jangka pendek, apakah yang akan senario yang dapat kita lihat kepada industri pelancongan itu sendiri? Terima kasih kepada Dr. Aida. Di pihak Sarawak Tourism Board, sebenarnya daripada tahun lepas, kita telah merancang beberapa program inisiatif untuk memasarkan Sarawak. Sebenarnya di tahap yang lebih giat. Sebab bila kita lihat rekod kedatangan pelancong ke negeri Sarawak, dia meningkat setiap tahun. Jadi kita begitu optimistik sebenarnya. Tahun ini 2020 dan mungkin tahun yang seterusnya kehadiran pelancong ke negeri Sarawak akan bertambah. Sebab itulah dari pihak Kerajaan Negeri Sarawak pun telah memperuntukkan sekian banyak peruntukan untuk dipergiatkan. Tetapi tidak ada seorang pun manusia menyangka perkara yang berlaku seperti yang kita semua maklum, iaitu serangan COVID-19. Bukan sedikit sebanyak negeri kita terjejas dalam industri pelancongan ini sebenarnya. Kita seperti kawasan-kawasan lain terjejas. Kita boleh dikatakan terjejas lebih teruk sebab kita berada di atas satu kepulauan. Di mana kalau orang nak datang terpaksa menggunakan accessibility melalui penerbangan. Dan bila serangan COVID ini berlaku, semua ini tak jadi. Rekod kehadiran pelancong ke Sarawak memang begitu menggalakkan kehadiran pelancong luar negara. Jadi bila berlaku sebegini, terjejas, ada apa-apa tindakan penyesuaian yang dibuat? Kita seperti juga tempat-tempat lain di seluruh dunia memang terkejut. Saya percaya tidak ada pun satu negeri atau negara yang mendabik dada, oh we have done something unique to recover daripada serangan COVID-19. But kita di pihak Sarawak Tourism Board cuba meminta industri player, mereka yang terlibat dalam industri pelancongan ini secara direct untuk become more creative. Kalau dulu dia menyewa bas pelancongan untuk membawa pelancong, kita juga tahu ada mereka ini yang telah mengubah strategi bisnes mereka, menyewa kenderaan untuk membawa pekerja kilang dan sebagainya. Itu salah satu contoh di mana penyesuaian itu berlaku. Dan yang kita sangat galakkan. Ada sebarang mungkin kalau dari segi strategi perniagaan ada perubahan, ada penyesuaian. Bagaimana dengan kepada pekerja-pekerja yang terjejas? Ada sebarang bentuk latihan yang diberikan?
Soalan yang tepat. Kita juga mengikut SOP. Sarawak Disaster Committee yang bersama dengan national level kan, mereka juga mengeluarkan SOP. Di pihak kementerian juga pelancongan, kita juga mengeluarkan SOP. Dan SOP ini yang telah cuba diikuti oleh pihak industri player, dan mereka dari segi penyelesaian yang seperti Doktor kata tadi, they keep dalam lingkungan inilah penyesuaian itu. Begitu juga mereka melatih. Sentiasa diperhalusi mengikut correct, keadaan dan correct. keperluan. Yes, Betul. correct. YB, saya sangat-sangat tertarik dengan langkah-langkah yang dirangka tadi. Tapi mungkin boleh dikongsikan bersama penonton, berapa lamakah pelan pemulihan ini dijangkakan akan mengambil masa? Terima kasih sekali lagi, Doktor. Secara jujurnya, kita ataupun saya tidak dapat menyatakan secara spesifik jangka masa yang akan diambil untuk keadaan pulih kembalilah. Tapi mungkin ada fasa-fasa yang boleh dikaitkan untuk melihat sejauh mana pemulihan ini dibuat? Memang di pihak kita Sarawak Tourism Board, walaupun dalam keadaan yang begini sukar, kita juga telah merangka pelan-pelan yang kita panggil 3R, ya, supaya kita dapat memulihkan. Tujuan besarnya memulihkan industri pelancongan di negeri Sarawak. Yang pertamanya kita panggil fasa 1 tu rebuilding and relief. Ia lebih mengembalikan confidence ataupun keyakinan industri player ataupun para pelancong untuk melancong ke negeri Sarawak. Lebih menumpu kepada the industry player lah. Okay, rebuilding the ecosystem. Sebab as we all know, waktu mulanya MCO dari bulan 3 yang lepas, memang segala-galanya macam dalam bahasa Inggerisnya at standstill, semuanya tak bergerak. So a lot of people, ramai industri player ni yang agak-agak sangat-sangat terjejas. So di pihak STB dan kerajaan negeri, itu sebabnya kita memperkenalkan fasa 1 tu rebuilding and relief, meyakinkan. Fasa pertama. A lot of thing kita dah lancarkan dalam fasa yang pertama. Yang kedua ni recovery, collaboration ataupun pemulihan kerjasama. Kita juga mengadakan berbagai-bagai program yang melibatkan industri player, ya. Termasuklah kita akan melancarkan satu program, what we call it ambassador program, di mana rakan strategik kita akan menjadi ambassador ataupun secara langsung dan tidak langsung akan menjadi the frontliner dalam mempromosikan industri pelancongan di negeri Sarawak. Ya. Ini pun akan kita lancarkan dalam beberapa mungkin minggu yang akan datang. Okay. Selain itu, fasa ketiganya adalah redialing. Jadi setelah kita come up with this fasa pertama yang memberi confidence tadi, dan keduanya recovery collaboration dengan industri player, ada yang fasa ketiganya yang kita panggil redialing, ataupun berhubung semula dengan industri player dalam negeri, termasuklah di luar-luar negara, di mana punca ataupun where we targeted a lot of our visitors to come from. Kupasan yang sangat menarik dan kita akan teruskan lagi perbincangan selepas ini. Jangan ke mana-mana. Kembali bersama VC, kita masih membincangkan berkaitan dengan aspirasi dalam menyemarakkan kembali industri pelancongan selepas terjejasnya akibat COVID-19. Menarik usaha-usaha yang dibuat dalam memastikan penglibatan maksima daripada para peniaga berkaitan dengan pelancongan dalam sektor ini. Mungkin YB boleh kongsikan sedikit sebanyak usaha yang dibuat di peringkat negeri? Namanya kita telah bekerjasama dengan industri player, Syarikat Pelancongan di Bumi Sarawak, dan yang lainnya, untuk kita membuat package khas untuk rakyat Sarawak.
yang kita panggil Siasito. Kita ada 30 tour packages yang terdapat di seluruh negeri Sarawak lah. Kempen ya Siasito tu. Yang uniknya ialah kalau dulu harga seorang contohnya 1,000 4 hari 3 malam tour, now you only need to pay 50% ataupun setengah harga. Dan setengahnya akan ditanggung oleh kerajaan negeri. So ini adalah usaha-usaha untuk kita membangunkan kembali industri pelancongan di negeri Sarawak. Selain daripada itu, kita juga ada untuk pelancong yang datang daripada luar negeri Sarawak, daripada Semenanjung. We have that also, ya. Okay, so mungkin kita boleh melihat dalam jangka masa yang terdekat lebih banyak package-package yang akan diperkenalkan oleh Sarawak Tourism Board. Jadi untuk setelah mengenal pasti aspek-aspek yang berkaitan, apakah faktor yang paling dirasakan paling penting untuk memastikan usaha yang kita rangka ini berjaya? The most important component untuk mengembalikan industri pelancongan negeri Sarawak adalah the industry player themselves. Okay. Mereka yang terlibat secara langsung dan tidak langsung dalam industri ini. Okay. Seperti tour agent, transportation company, food and beverage. Mereka inilah yang sebenarnya yang amat-amat kita perlu untuk kembali, iaitu menawarkan package baru, rebuild their business. Sebab kita di pihak STB adalah sebagai agent untuk membangun dari segi marketing. Itu tugas besar kita sekarang sebenarnya. But yang harus terlibat secara besar-besarannya, if I may say, adalah pihak-pihak yang terlibat, seperti hotel dan sebagainya. These are the people. Baiklah, setelah kita melihat pelan pemulihan dan strategi-strategi yang telah dirangka untuk potensi pelancongan jangka panjang, ada sebarang perubahan kepada segmentasi pasaran yang mungkin disasarkan oleh pihak STB sendiri? Terima kasih sekali lagi, Doktor. Bila kita mengalami keadaan ini, dia demand us to think, berfikir secara strategik dalam apa yang kita nak buat. So we all know that selepas kalaupun tamatnya COVID-19 ini, there will be a period of time recovery. Jadi memandangkan ini, Kerajaan Negeri Sarawak telah membentuk what is called Sarawak Economic Action Council, yang amat berhormat, idea daripada yang amat berhormat Ketua Menteri kita, Datuk Petinggi Abang Johari. Dan dalam Sarawak Economic Action Committee ini, Ministry of Tourism dan STB juga terlibat dalam memberi input dan cadangan bagaimana kita boleh memulihkan bukan saja industri pelancongan, dia ada industri also. Di situlah kita di negeri Sarawak telah meletak plan jangka masa dalam 10 tahun ini. Because nobody really know bila COVID sini akan lenyap daripada muka bumi ini. Selagi kita belum jumpa vaksinnya kan. Jadi dalam salah satu strategi yang kita letak dalam plan 10 tahun ini, which is immediate, yang kita nak adalah untuk menambah connectivity, iaitu kita akan, dan sudah ada green light pun dari beberapa airline untuk membuat direct flight ke Kuching, ke negeri Sarawak. Sebab inilah salah satu faktor yang sangat-sangat penting. Kalau tidak ada connectivity, especially direct flight, memang agak sukar untuk kita menambah ataupun membawa jumlah pelancong yang ramai ke negeri Sarawak. That is one. Selain daripada itu, kita juga ada telah merangka pembangunan industri pelancongan negeri Sarawak in the next 15 years, 15 tahun akan datang. Ini juga melibatkan industri-industri berkaitan, come to workshop, brainstorming, supaya kita ada satu master plan, how do we develop
industri pelancongan bumi Sarawak ni ke satu tahap yang lebih tinggi lagi. Tapi ini lebih melihat kepada what we call it the infrastructure part of it lah. Mungkin lebih banyak lagi peluang yang boleh kita teroka dan dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang berkaitan dalam sektor pelancongan ini. Jangan ke mana-mana, kita akan membincangkan dengan lebih lanjut lagi selepas berehat seketika. Kembali bersama VC dalam episod kita kali ini membincangkan tentang industri pelancongan dan usaha untuk memantapkan dan merancakkannya kembali. Baiklah YB, saya tertarik tadi bila YB mengatakan pelan jangka panjang mungkin melibatkan 15 tahun akan datang, di mana pada kita sendiri mempunyai visi negara maju 2030. Pasti ada pembaharuan yang boleh mungkin ditunggu-tunggu oleh semua pihak dalam sektor pelancongan. Tepat sekali. Ke situlah arah dia. That's why dalam kita merangka plan 15 tahun yang akan datang ini, kita mendapat feedback daripada industri player, bukan saja yang secara langsung, secara tidak langsung pun. So mereka beri input dan ini dikompil dan yang menjadi polisi kerajaan dalam kita membangunkan industri pelancongan kita dalam 15 tahun yang akan datang. Sebab tanpa rancangan yang begini, kita tidak dapat membawa pembaharuan. No? Like what Dr. say lah, selain daripada nya biasa saja. But industri pelancongan ni adalah satu industri sebenarnya yang agak dinamik. Sentiasa berkembang. Berkembang, sentiasa berubah and very sensitive. Sensitif. Tengok serangan COVID, kuman yang kita tak nampak pun dia boleh melumpuhkan. Betul. So yang paling teruk memang industri pelancongan. So that's why we have to plan. Sentiasa semua pihak haruslah berjaga-jaga, sentiasa alert dan tahu apakah tindakan yang susulan yang harus kita lakukan. What is important here is actually the plan, the short term and long term plan that we have to memastikan industri pelancongan ini terus berada di landasan yang kukuh, ya, supaya rakyat Sarawak yang terlibat secara langsung dan tidak langsung akan terus menikmati. Sebab di Sarawak ni kita memfokuskan pada mulanya dulu apa yang kita panggil CAN, Culture, Adventure and Nature. That is our focus when we sell Sarawak as a tourist destination to our potential visitors lah. Tetapi mulai daripada tahun lepas, tak silap saya, kita telah meningkatkan lagi promosi kita itu kepada CANFF, iaitu Culture, Adventure, Nature, Food and Festival. Sebab di Sarawak ni festival dan juga makanan dia juga sangat-sangat unik. And this is what people say when they come to us. They say that kita punya festival, kita punya food ini memang unik. Jadi segmen ini akan lebih dikembangkan. Dan lebih dikomersialkan. Jadi itulah tagline kita, CANFF. Okey, setakat perkongsian yang kita kongsikan tadi, saya merasakan jauh lagi perjalanan yang ingin kita hasratkan. Mungkin di akhir kata sekiranya ada apa-apa pesanan yang ingin dikongsikan kepada mereka yang terlibat dalam perniagaan yang berkaitan dengan pelancongan. Terima kasih Dr. Aida. Mungkin kata saya ni mewakili Kementerian Pelancongan jugalah, Menteri kita yang berhormat Datuk Karim Hamzah. Memang tidak ada yang dapat menafikan keadaan dunia sekarang, termasuklah di negara kita. Kita melalui satu keadaan yang amat sukar yang tidak pernah kita lalui dalam sejarah dunia. Oleh demikian, memang kita juga maklum industri bukan saja pelancongan, semua industri sebenarnya terjejas teruk di atas ataupun kena serang COVID-19. Saya lihat di Sarawak ini, walaupun keadaannya amat sukar, industri player kita tetap cekal. Ya, kalaupun mereka tidak dapat meneruskan
perniagaan mereka sepenuhnya dalam aktiviti pelancongan. Ada juga yang divert ataupun diversify apa yang mereka buat. Ini yang saya lihat sangat memberi kita semangat di pihak kerajaan, di pihak STB untuk terus membantu, sama-sama membantu antara satu sama lain untuk kita mengembalikan industri pelancongan ini nanti. Kita sangat-sangat memahami keadaan. Itu sebabnya di pihak kita Sarawak Tourism Board bersama tim-tim kita memang bertungkus lumus mencari jalan bagaimana kita untuk membawa industri ini bergerak. Jangan stand still lah. Atas usaha-usaha ini seperti yang kita buat, package Siasito dan satu dua yang lainnya, kita dapat lihat sambutan khususnya daripada orang Sarawak untuk menyertai package Siasito tu. Laporan yang kita terima setiap bulan meningkat. Itu sebabnya kita telah extend package ini sehingga ke hujung tahun. Okey. Manalah tahu kalau mana ada kejayaan. Manalah tahu kalau sambutan bertambah, mungkin kementerian dan STB akan membuat keputusan yang menggembirakan. Bagi kita di Sarawak Tourism Board, kita minta semua bertahanlah, in a very simple term lah. Betul. Let us work together. Kita kerjasama. Sebenarnya di pihak kita STB, kita juga telah plan untuk melihat what we call it new growth dalam sumber yang boleh kita bawa pelancong lah, seperti negara India. China juga kita nak concentrate di bandaraya ataupun city yang ramai penduduk dia. Harap-harap nanti apabila COVID ini tak ada di dunia ni, so kita dapat menarik pelancong-pelancong ini ke negeri Sarawak. Baiklah, terima kasih Yang Berhormat. Banyak sebenarnya isu-isu yang kita bincangkan ini sebenarnya saya berharap sangat ianya memberi manfaat kepada yang mendengar dan mereka yang akan mengambil peluang dan peranan daripada rangka pemulihan yang kita telah utarakan tadi. Baiklah, nampaknya memang bukan mudah untuk kita terus bertahan, tetapi dengan perancangan yang betul, dengan sikap yang positif sentiasa, insya-Allah segalanya akan berakhir dan kita akan meneruskan aspirasi kita untuk lebih maju pada masa yang akan datang selepas ini. Baiklah, demikian saja episod VC kita pada hari ini dan kita akan bertemu kembali. Salam hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih.